Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jadi dalam video ni saya nak ajar cara untuk melukis parabola. Jadi soalan ni berbunyi, bina satu parabola dengan menggunakan kaedah segi empat tepat dalam segi empat tepat yang diberikan. Okey, PQ adalah paksi simetri parabola. P ialah mercu parabola. Jadi untuk soalan parabola ni, kita kena melukis parabola menggunakan kaedah segi empat tepat. Jadi dalam soalan dia akan berikan awak satu segi empat tepat. Okey, kemudian awak kena bahagi kepada dua. Bergantung kepada soalan lah. So kalau macam ni dia dah berikan Q, maksudnya dekat atas ni adalah P. Jadi ini adalah kita punya mercu kita ataupun kita punya puncak. Okey, kalau soalan dia berikan macam ni, okey, Q. So, kita punya mercu kita adalah dekat sini. P, secara melintang. Okey, so kalau melintang ni, dia punya parabola dia akan berbentuk macam ni lah. Dan kalau dalam soalan ni, dia akan berbentuk macam ni. So, kalau dia punya mercu dia adalah pada titik Q, jadi dia akan jadi macam ni. Sini akan jadi mercu dia. Sini adalah P. Okey, cara nak membina dia, awak perlu membahagikan bahagian atas dengan bahagian tepi ni kepada 4 bahagian. Okey, caranya adalah awak kena menggunakan jangka lukis dan membuat pembahagi garisan. Okey, saya buat pada tepi dulu. Okey, tak kisahlah awak nak garis pada atas ke bawah ke, daripada bawah ke atas. Yang penting nanti kita kena bahagi garisan. Okey. So gunakan jangka lukis untuk membuat tanda. 1 2 3 4. Lepas dah buat tepi, buat atas pula. 1 2 3 4. Okey, kemudian awak kena garis dekat penghujungnya. Okey, yang poin ujung ni garis kat ujung ni. Ini kita dah belajar cara untuk membagi garisan pada topik sudut, dah silap. Okey, kemudian awak kena selarikan gunakan pembaris ni. Okay, lepas tu pembaris ni awak lock, awak gerakkan saja. Dekat setiap titik yang awak dah buat. Okey, kemudian buat dekat atas pula. Yang ujung ni awak kena garis dahulu dekat dia punya mercunya. Okey, kemudian awak selarikan. Okey, so kita dah bagi kepada 4. Bahagian atas 4, bahagian tepi 4. Okey, sepatutnya sebelah sini nanti kita kena buat benda yang sama juga. Tak apa, nanti saya akan tunjuklah. Okey, lepas awak dah bahagikan kepada 4 bahagian, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Okey, yang bahagian tepi ni awak perlu gariskan kepada mercu. Okey, terus garis kat mercu. Okey, yang ni awak ambil pada 3, yang kat bawah tu awak tak payah garis sebab dia memang kat ujung. 1 2
pastikan bila garis tu dia kena dekat titik yang bersilang, dekat yang menegak ni. Okey. Okey, lepas tu apa yang kita kena buat adalah bila kita dah garis yang bahagian garisan yang menegak ni, kita kena garis bahagian atas pula. So dekat sini awak kena gunakan awak punya sesikuti. Sebab apa kita nak buat garisan menegak? Okey, garisan menegak daripada titik ni awak kena garisan yang pertama. Okey. Titik sini awak kena garisan yang pertama. Okey, dia akan bersilang. Lepas tu yang ni awak pergi kepada yang kedua. Okey, yang terakhir, yang ni yang ketiga. Sebab apa? Sebab kita nak cari titik persilangan untuk membuat lengkung parabola. Jadi kita dah dapat kat sini dia dah bersilang, sini bersilang, sini bersilang. Okey, jadi nanti kita akan buat lengkung parabola mengikut titik ni lah. Okey, langkah yang seterusnya adalah kita kena menggunakan awak punya French curve untuk membuat lengkung. Okey, jadi mercunya dekat atas, jadi kita kena buat lengkung macam ni. Okey, kita kena carilah. Okey, untuk cari lengkung ni sama juga macam elips. Awak kena adjust awak punya French curve ni sampailah kena dekat titik persilangan ni. Yang penting awak buat buat dulu. Kalau tak dapat semua, buat dulu 3 titik ni, yang pertama ni. Okey, kalau saya letak sini. Lepas tu French curve ni saya adjust. Kat sini pusing-pusing macam ni je. Tak perlu nak nantilah. Nanti dia bergerak-gerak. Okey, bila awak rasa dah dapat, awak jalankan dulu. Agak-agak kena tak dekat point. Kat titik persilangan. Kalau kena, barulah awak garis. Okey, saya dapat satu. Dah dapat 2 titik. So, titik yang ketiga dengan titik keempat kena sambungkan. Okey, kalau boleh awak dapat buat secara secara licin garisan tu, lagi lawa lah awak punya bentuk parabola. Okey, saya dah dapat satu bentuk. So yang sebelah ni kita kena buat benda yang sama. Okey, jadi awak kena bahagi juga kepada 4 bahagian. Okey. Okey. Jadi kita dah siap untuk melukis parabola. Jadi parabola awak akan berbentuk macam ni, macam mangkuk yang terbalik ni lah. So ini adalah cara untuk melukis parabola. Okey, jadi yang ni saya nak ajar tips untuk membuat lengkung parabola dekat sebelah sini tanpa kita buat pembahagi garisan. Jadi macam mana? Okey, mula-mula kita kena buat satu garisan melintang daripada titik persilangan ke sebelah kanan ni. Okey, buat pada setiap titik je. Panjang dia awak agak-agak je. Okey, risiko dia kalau gunakan cara ni,
bila awak salah lukis ataupun salah persilangan kat sini, kat sini, kat sini, dia akan bagi kesan juga dekat sebelah kanan. Itu dia punya risiko lah cara ni. Tapi ini adalah shortcut. Jadi ikut awak lah nak ikut cara yang mana. Okay, kemudian awak ambil jangka lukis. Awak letak dekat dia punya garisan simetri ni, garisan tengah ni. Okay, dekat paksi simetri dia. Okay, kemudian awak buka sampailah kena dekat titik persilangan tadi. Dia kira macam konsep jejari lah. Okay, bila awak dah betul-betul pasti dah tepat, okay, awak just tanda sebelah kanan. Buat satu. Macam tu. So, buat pada setiap titik persilangan. Okay, kita dah dapat titik persilangan bagi yang sebelah kanan. So, kalau tadi cara ni awak kena buat pembahagi kepada kedua-dua belah bahagian, bahagian kiri dan bahagian kanan. So, cara ni lagi tepat lah sebenarnya. Okay, ni adalah shortcut. Kalau awak tak cukup masa ke apa, boleh guna cara ni. Jadi, nanti awak akan gunakan awak punya French curve juga. So, just terus buat parabola, tak payah nak bahagi garisan. Okay, itu saja tips ataupun cara untuk melukis parabola. Okay, yang ni pula adalah cara melukis bagi keadaan bila paksi mercu dia secara melintang. Bila dia bagi garisan simetri dia secara melintang, so dia akan pilih paksi mercu dia antara A atau B. So, kat sini soalan dia pilih A. Jadi, dia akan jadi macam ni lah. Sebab mercu dia dekat sini. Kalau mercu dia dekat B, dia akan terbalik. Dia akan jadi macam ni. Jadi, bergantung kepada soalan lah. Okay, basically sama je macam soalan yang tadi. Cuma dia just pusingkan je. Tadi dia punya paksi simetri secara menegak. Ini paksi simetri dia secara melintang. Okay, itu saja. Terima kasih.